Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Baik, insya-Allah pada hari ini saya bersama dengan dua orang panel jemputan kita akan mengupas satu isu yang bertajuk isu etika perguruan. Jadi sebelum saya mulakan kita punya forum, baik, saya akan membacakan satu artikel berkenaan tentang salah laku etika dalam bidang perguruan. Tuan-tuan, Mahkamah Syariah di Kuantan telah menjatuhkan satu hukuman terhadap seorang guru besar, yang mana hukuman dikenakan sebanyak RM20,000, tuan-tuan, dan juga dengan 2 bulan penjara. Ini kerana apa? Kerana isu etika, iaitu berkaitan dengan satu salah laku kuasa. Baik, jadi saya perkenalkan, kita berkenal-kenalan dulu dengan Ustaz Ashraf. Ustaz, boleh terangkan sedikit biodata Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ashraf bin Azmi, guru di SK Bangau-Bangau lah, menerima jemputan khas untuk menyampaikan forum di sini. InsyaAllah kita akan berforum dengan baik, insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih. Jadi panel pertama kita iaitu Ustaz Ashraf daripada Bangau-Bangau, sempurna kan? Naik flight lagi tu. Baik, yang kedua kita perkenalkan Ustaz Falik. Boleh perkenalkan diri sedikit? Baik, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Falik bin Zulkarnain, dan saya merupakan guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Mengkawago, Telupit. Baik, insyaAllah kita akan perkupaskan isu yang menarik ini dengan lebih mendalam dan semoga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan laksanakan perjalanan forum kita dengan baik. Dan tuan-tuan yang berada di rumah itu, pastikan tuan-tuan tetap berada di kaca TV tuan-tuan. Baik, boleh kita mulakan? Baik, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, mari kita saksikan forum kita kali ini dengan kita melalui aplikasi Google Meet. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok apa perubahan kita kali ini. Jom kita saksikan bersama-sama, insya-Allah. Iklan. Baik tuan-tuan, bertemu kembali kita dalam aplikasi Google Meet. Ia akan menjadi wasilah kepada forum kita pada malam ini. Baik, kita sambung kepada panel yang pertama. Baik, Ustaz Ashraf, boleh Ustaz kongsikan pengalaman ataupun apa yang Ustaz telah menganalisis tentang isu etika perguruan ni? Apa yang berlaku dalam masyarakat kita, lebih-lebih mereka yang bergelar sebagai seorang guru. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Faiz. Baik, insyaAllah sekarang ini kita akan sambung kepada isu pertama yang semakin membarah di dalam kehidupan kita sebagai guru lah. Baik, saya akan tunjukkan slide saya, insyaAllah. Baik, isu yang seterusnya yang akan saya bincangkan adalah isu mengenai rasuah. Rasuah. Baik, mari kita pergi kepada definisi rasuah. Apakah itu definisi rasuah? Baik, rasuah ialah satu penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Ini kita boleh jumpalah dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Istilah rasuah disebut sebagai suapan. Jadi jenis rasuah iaitu ialah wang, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan juga hadiah. Macam-macam lah. Okey, jenis rasuah. Elemen-elemen rasuah terdiri daripada pemberi rasuah, penerima rasuah dengan mengharapkan balasan. Suapan tu benda yang disuap lah dan mempunyai niat jahat. Okey, ini ada elemen-elemen rasuah lah, 5 elemen yang tidak patut ada. Okey,
Baik. Seterusnya peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993, ini akta-akta dia. Perkara 4/2 membelakangkan tugas demi kepentingan diri. Perkara 4/2/C/2 berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Perkara 8/1/A, seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Jadi tak boleh kita nak berdasarkan peraturan-peraturan ni, rasuah ni tidak dibenarkan lah. Okey, seterusnya Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, meminta dan menerima rasuah. Seksyen 16/A dan 17A Akta SPRM 2009, kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam. Seksyen 23 Akta SPRM 2009, menawar dan memberi rasuah. Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Ni akta pencegahan rasuah lah. Di mana rasuah ni ada akta yang membolehkan orang itu ditangkap kalau melaksanakannya. Okey. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh panel pertama kita yang mengatakan bahawa isu etika perguruan ini adalah berkaitan tentang rasuah. Ya benar, kita nampak statistik bahawa rasuah ada juga berlaku dalam kalangan mereka yang memegang jawatan sebagai seorang guru. Baik, kita beralih. Ustaz Falik sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia, wahai tuan moderator. Baik. Ustaz Falik, boleh terangkan ataupun ceritakan tentang isu yang boleh kita sama-sama kongsikan. Baik, teruskan tuan. Baik, terima kasih kepada puan moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Falik bin Zulkarnain, merupakan panel nombor 2 bagi forum isu etika perguruan. Okey, isu etika perguruan. Di sini kita membincangkan tentang apakah tata cara yang perlu guru ikut atau guru perlu ikuti supaya nampakkan profesi sebagai seorang guru ini merupakan satu profesional dan satu tugasan yang mulia dipandang di mata masyarakat. Tetapi ramai yang melihat sesuatu ini sebagai satu sambil lewa, iaitu isu penampilan guru. Baik, kita masuk lebih mendalam apakah yang dikatakan isu penampilan guru. Ini agenda dia, ada pengenalan, ciri utama penampilan guru, isu penampilan, cara mengatasinya dan apa kesimpulannya. Okey, pengenalannya adalah daripada seorang tokoh yang bernama Stewart pada tahun 2005 mengatakan penampilan merupakan satu kejayaan bagi seorang guru. So di sini Stewart menekankan bahawa penampilan daripada segi luaran ataupun daripada segi dalaman merupakan satu faktor utama sesuatu kejayaan guru. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu luaran yang pertama kali dilihat oleh pelajar-pelajar di sekolah. Bukan sekadar pelajar sahaja, tetapi masyarakat. Kadang-kadang kita sikap yang baik, tetapi penampilan kita yang buruk melambangkan dan personality sebagai seorang guru. Walaupun kita seorang hati yang baik. Jadi luaran atau penampilan bagi seorang guru sangat-sangat penting dan merupakan antara faktor utama yang sering guru-guru salah ataupun tidak memandang terlalu serius terhadap penampilan mereka. Seterusnya. Baik, isu ini tidak asing lagi dalam dunia perguruan. Kerana apa? Kerana kadang-kadang etika sudah menetapkan bahawa ada etika-etika penampilan pemakaian yang sesuai dipakai oleh seorang guru. Kalau kita lihat kepada pakaian lelaki adalah memakai baju kemeja, lengan panjang, memakai tali leher. Dan kalau bagi seorang ustaz yang sudah terbiasa memakai sesuatu di atas kepalanya, mesti memakai songkok. Dan
mesti memakai kasut yang bersesuaian. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita melihat ada guru-guru memakai selipar. Di situ sudah menampakkan sesuatu salah faham ataupun satu kelemahan pada seorang guru tersebut daripada segi penampilan. Yang kedua, penampilan guru ini menjadi sesuatu ikutan murid sebagaimana yang saya terangkan kepada pengenalan tadi, di mana pertama yang sekali murid pandang bukan dalaman cikgu tetapi penampilan luarannya terlebih dahulu. Sebab itulah penampilan luaran guru ni merupakan satu faktor yang sangat penting dan sangat perlu dititik beratkan oleh seorang insan yang bergelar seorang guru. Kemudian ketiga, etika pakaian memfokuskan utama dalam penampilan guru. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM sangat menekankan dan telah memberikan etika-etika yang tertentu kepada guru-guru, tak kira lelaki ataupun yang perempuan, guru baharu ataupun guru lama, guru besar ataupun guru akademik, meskipun AKP. Jadi di sini pakaian dia adalah mengikut yang ditetapkan. Seperti hari Khamis kita memakai pakaian baju batik. Hari selain daripada tersebut memakai pakaian yang seperti saya terangkan mula-mula tadi, iaitu pakai kemeja lengkap, seluar selit warna hitam dan warna tidak terlalu terang, memakai kasut iaitu kasut kulit. Jangan pakai ke selipar. Dia akan melambangkan sesuatu yang kelemahan kepada seorang guru. Ciri utama penampilan guru. Howard pula berkata pada tahun 2007, dia menguraikan 4 ciri utama penampilan guru. Apa yang perlu ada kepada seorang guru daripada segi penampilannya. Yang pertama, penampilan ni untuk menampakkan perbezaan. Bila kita bincangkan tentang pekerjaan sebagai seorang guru, dia tidak lari daripada satu unsur iaitu profesional. Ya, pekerjaan seorang guru ni adalah satu profesional, iaitu dia sama taraf dengan lawyer, dengan doktor. Jadi macam mana kita nak melihatkan perbezaan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilabel sebagai profesional, iaitu penampilan luaran. Bila kita memakai penampilan yang sesuai dengan apa etika yang ditetapkan oleh KPM, jadi di situ kita nampak, oh, guru ini merupakan seorang guru yang profesional, yang beretika, yang menjaga penampilan berdasarkan etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi di situ kita akan nampak, oh, guru ini hebat. Cuba kita bandingkan guru yang memakai selipar dan guru yang memakai kasut yang lengkap dan kemas. Di situ kita nampak, ini guru yang memakai selipar ni tidak kemas, meselekeh, tidak mengikut penampilan ditetapkan. Bila kita lihat kepada penampilan seorang guru luaran itu yang memakai pakaian lengkap dengan kasut, kita akan memandang dia sebagai satu, wow, hebatnya guru ni. Walaupun dia baru first time masuk kerja, bila kita nampak dia memakai etika pakaian yang lengkap, di situ kita nampak hebatnya guru ni. Guru ni seorang yang profesional. Di situ kita punya pekerjaan seorang guru ni dipandang tinggi, dipandang mulia oleh mata masyarakat. Kedua, penampilan untuk berdialog. Penampilan ini bukan sekadar daripada segi pakaian sahaja, tetapi daripada segi perbuatan dalaman. Kadang-kadang manusia ni dah memakai pakaian yang hebat tetapi tak sama dengan dalamannya. Kerana apa? Kerana kadang-kadang bahasa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang ditampilkan oleh luaran tersebut. Pakaian dah cemat, pakaian dah style, dah smart tetapi bercarut. Tetapi mengatakan perbuatan yang tidak, mengatakan percakapan yang kurang baik. Di situ adalah berdasarkan tadi Howard mengatakan, bila kita berkata pasal penampilan luaran, dalaman iaitu percakapan sangat perlu dititik beratkan. Bukan sekadar luaran sahaja tetapi dalaman seperti percakapan. Sebab apa? Guru ni menggunakan mulut lebih pada mengajar. Bila kita menampakkan kita punya kurang cara bercakap yang betul, kita selalu mengatakan suatu perkataan yang buruk, maka akan menampakkan kita punya kekurangan dari segi penampilan dalaman. Kemudian pengawalan emosi, iaitu seorang guru apabila sudah memakai pakaian yang kemas, seorang guru yang menjaga dia punya etika pemakaian, dia akan nampak, okey, guru ni seorang yang kemas, seorang yang jenis dapat sabar. Kalau kita lihat kepada guru yang macam baru putus cinta, guru yang baru saja yang marah-marah, pakaian mereka macam mana? Selekeh, macam baru bangun tidur. Di situ kita nampak guru ni tak berjaya untuk mengawal seorang emosi, di mana dia termasuk dalam tanggungjawab dan accountability sebagai seorang guru, iaitu accountability guru terhadap tingkah laku. Mesti berjaya mengawal emosi dalaman dan juga mengawal dia punya fizikal. Jadi bila kita nampak etika luaran pun tidak kemas, di situ kita nampak guru ini tidak boleh mengawal seorang emosi. Dah nampak kelemahan yang buruk kepada seorang guru.
Kemudian bila kita bila kita menampakkan penampilan yang hebat, di situ kita nampak guru ni bersikap lebih terbuka. Kerana apa? Kerana bila kita memakai pakaian hebat-hebat, pakaian kemudian mengikut etika dan juga peraturan ditetapkan oleh KPM, di situ murid-murid berani untuk menegur kita. Murid-murid lebih berkeyakinan untuk melihat guru ni, wah hebatnya seorang guru ni. Dan di situ kita dapat merapatkan lagi hubungan kita dengan murid, dan di situ kita dapat mencampaikan pedagogi pada murid dengan lebih berkesan. Seterusnya adalah isu penampilan. Ini antara isu dia adalah guru-guru lelaki dan guru perempuan. Tengok, tidak mengikut etika pakaian ditetapkan. Yang pertama, perempuan mencolok mata. Pakaian dah smart, pakaian dah start ikut etika, tetapi mencolok mata. Cuba tengok gambar sebelah kanan tu, di mana nampak ada penampakan tubuh yang tidak sesuai dilihat oleh pelajar-pelajar, bukan sekadar pelajar, tetapi tenaga-tenaga pengajar yang lain. Kedua, tengok gambar lelaki sebelah kiri, tidak memakai tali leher. Kadang-kadang tu kebanyakan guru-guru pandang rendah pada ini. Makai sudah smart, kemeja, slek, kasut, tetapi tidak memakai tali leher. Walaupun hanya sekecil saja perbuatan tersebut, tetapi dia akan efek kepada murid. Murid akan cakap, alah guru saya tak pakai tali leher pun, jadi buat apa saya nak pakai? Di situ sudah menampakkan disiplin murid akan menjadi lebih kurang disebabkan oleh penampilan. Ketiga, kasut tidak sesuai, macam saya terangkan sebelum ni lah, slipper. Ada yang profesional memakai kasut, tetapi kebanyakan mereka memakai slipper. Alasan dia, kasut saya basah. Alasannya, tidak selesa, acik tanggal, acik pasang, leceh. Jadi di situ adalah antara isu-isu penampilan guru. Cara atasi ini guru besar adalah buat satu peraturan yang tetap dan fleksibel. Guru besar kena lagi tegas. Guru besar dulu kena start pakai smart-smart. Kalau guru besar pun dah pakaian tidak kemas, tidak ikut etika, macam mana guru-guru bawah mau ikutnya. Kemudian beri satu ganjaran, beri satu semangat kepada guru-guru yang sentiasa beristiqamah hingga peraturan. Kemudian guru-guru iaitu kita sendirilah, kesedaran diri sebagai tanggungjawab seorang guru. Bila kita sudah menjadi seorang pekerjaan seorang guru, mestilah kita ikut etika pemakaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian pihak pentadbir mengenakan tindakan tata tertib pada yang melanggar peraturan, iaitu orang yang menetapkan peraturan tersebut. Kita kenakan terus tindakan jika asyik ulang dan bagi teguran, ulang lagi. Kenakan tindakan tata tertib kepada guru yang terbabit tersebut. Kemudian kesimpulannya adalah pemakaian merupakan cerminan pertama yang dilihat oleh murid terhadap guru. Macam yang saya terangkan sebentar tadi, di mana apa perkara pertama yang murid lihat adalah luaran dan juga penampilan. Kedua, tetapkan kesedaran dalam diri untuk menjadi seorang guru yang profesional. Sebagaimana yang saya terangkan sebentar tadi, guru ni adalah sesuatu kerjaan yang profesional dan dipandang mulia oleh masyarakat. Jadi janganlah kita menghinakan pekerjaan tersebut dengan penampilan yang buruk, penampilan yang khodoh, kerana ia adalah lari daripada etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Wallahu alam. Saya serahkan kembali kepada tuan moderator. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas penerangan yang begitu jelas, yang begitu bersemangat, sehingga tangannya pun saya pun tak boleh nak tiru sangat sebab tangannya terlalu laju. Jadi tak apalah. Itu berkenaan tentang isu yang kedua, iaitu isu tentang penampilan guru. Setelah yang pertama kita lepas isu rasuah, yang kedua penampilan guru. Baik, saya kembali semula kepada panel yang pertama yang dia akan mengungkapkan isu yang ketiga berkenaan etika perguruan kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput lagi Ustaz Ashraf Azmi untuk menyampaikan isu yang ketiga. Jemput dan dipersilakan, perguruan. Jadi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Falik penerangan yang sungguh padat daripada Ustaz Falik tadi. Baik, teruskan kepada saya isu kedua. Tadi saya isu rasuah, Ustaz Falik isu penampilan, saya pula isu seterusnya adalah isu yang banyaklah berlaku cuma tidak digempar-gemburkan. Itu isu guru mendera pelajar. Banyak berlaku tapi orang pandang tutup mata lah. Tapi perlu diketengahkan sekarang sebab inilah kadang-kadang nak mendidik
tapi terkasar lebih kerana emosi yang menguasai diri guru. Lebih-lebih lagi pada isu guru. Kalau tukang masak pukul orang tak ada bising. Guru bila pukul budak, penjaga, saman. Kan? Kenapa? Baik-baik kita pergi. Apakah maksud dia? Penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan, pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sehat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Kita ni niat dera ni kita merencatkan perkembangan dia dari segi mental, emosi. Kadang-kadang fizikal lah, ada orang pukul sampai patah. Jadi penderaannya ada tiga. Pertama, penderaan fizikal berbentuk luaran. Ini penderaan ni kalau sikit total seminggu sembuh. Yang kedua, penderaan emosi. Inilah penderaan yang paling mendalam. Sebab apa? Sekali dia terguris sampai mati dia ingat. Itu masalah itu. Yang ketiga seterusnya adalah penderaan seksual. Banyak juga berlaku, tetapi banyak disembunyikan. Kita beri kesedaran. Penderaan ni ada tiga bentuk. Paling banyak kita nampak fizikal. Paling susah kita tengok adalah emosi. Yang paling berlaku tapi dia rahsia, jarang-jarang. Baik, terusnya. Apakah itu penderaan fizikal, penderaan emosi dan penderaan seksual? Penderaan fizikal adalah seorang kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal, pukul ke apa, yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan untuk penggunaan ejen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Kanak-kanak boleh didapatkan dengan keganasan secara fizikal. Tindakan ini tidak boleh menyebabkan cederaan, boleh menyebabkan cedera otak, lebam yang teruk, cacatan anggota tubuh, retak, patah, tulang, lecur, terbakar, dicucur dengan dan sebagainya. Alawi and all boleh berdopas. Penderaan emosi. Kanak-kanak dicederakan dari segi emosi, ditoreh hatinya, dicubit akalnya. Seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, paling banyak kemurungan. Jiran lalu tadi. Dan perkembangan lambat. Walaupun penderaan ini agak sukar untuk dibuktikan. Namun secara umumnya ia boleh terjadi apabila seorang kanak-kanak mengalami kritikan berterusan. Dia kata, kau ni apa macam ni, kau ni bang, kau ni tak maka dia akan beri kesan. Dia takut nak mencuba, dia takut nak menghadapi dunia luar. Penderaan seksual, apabila seorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian di Serina, sama ada peserta atau pemerhati, dia tengok dalam apa aktiviti berunsur seks, bagi apa maksud, kisahlah pembelajaran ke apa ke, tapi ada unsur seks ni ataupun eksploitasi seks oleh mana-mana orang. Tujuannya membuatkan nafsu serakah orang itu atau orang lain. Hal ini termasuk mempengaruhi atau memaksa kanak-kanak. Kita duk pujuk, jomlah, cantiklah awak ni. Akhirnya dia hati lama-lama terbuka, kan? Aku dah terjerat. Ini bertentangan dengan undang-undang seperti menyentuh bahagian sulit kanak-kanak, tak boleh sentuh. Tengok pun tak boleh ni, sentuh kan? Bersetubuh, ya Allah. Jadi sumbang mahram, merunggul, meliwat, mendedahkan kemaluan serta eksploitasi komersial melalui pelacuran atau pembagian gambar lucah. Itu dia penderaan seksual. Contoh yang boleh berlaku zaman ni adalah ketika di TikTok. Ada kisah tu di mana seorang perempuan ini bila dia dah berkapal, boyfriend dia ambil gambar dia time dia bogel. Kemudian dia apa dia buat? Dia untuk disebarkan. Ini ada penderaan seksual, penderaan emosi. Sangat bersangkut bahawa bahaya ni. Jadi ini contoh-contoh dia. Anak guru pasti dicampak, guru tadika didakwa dera budak, murid cedera dipercayai dipukul guru. Pukul pasangan bertafis didakwa dera pelajar didakwa dipukul guru hingga peksan. Polis panggil guru tadika selepas campak budak. Okey?
Apa masalah ni? Apa punca berlaku ni? Ialah pertama, accountability guru kepada pelajar. Kedua, isu kesantunan guru. Yang ketiga, isu kepedulian guru. Kepedulian guru pada pelajar ni ialah guru perlulah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Ini tidak, guru ni nafsu dia lain macam. Dia marah macam bantai dia ambil dia dela. Sebab apa? Buah ajar murid. Tidak boleh, kita kena sabar. Kedua, tak boleh membuat perkara yang membahayakan nyawa. Jangan. Yang ketiga, guru tidak relevan sama sekali bercanggah dengan kod etika perguruan mereka. Sebab apa? Dia anggap benda tu betul. Rupanya tidak, salah dengan kod. Yang keempat, guru tidak melakukan penderaan secara sedar. Sebab apa? Sebab marah dan tidak mampu dikawal. Yang kelima, pertimbangan yang wajar perlulah kepada dilakukan sebelum melakukan apa-apa tindakan. Isu kesantunan guru iaitu usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh seorang guru itu terlebih dahulu. Nak didik budak, didik diri sendiri. Jangan nak fikir budak tu bukan ikut cakap kita. Kalau kita perangai pun macam orang tak betul. Berdasarkan perkembangan semasa profesi keguruan, kesantunan dapat dibagi kepada tiga, iaitu kesantunan berpakaian seperti mana yang telah disentuh oleh Ustaz Falik. Dan sekarang ni saya menyentuh kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa. Bercakaplah dengan tegas tetapi menggunakan bahasa yang betul. Bangun. Duduk. Jangan tambah. Bangunlah bodoh. Duduklah bangang. Jangan. Terus. Gunakan perkataan yang sesuai. Kepedulian guru. Ada istilah yang lain adalah ambil peduli. Ambil erat, sayang, menyayangi, terima kasih. Menurut Nuriyati 2010, guru yang peduli mementingkan perkembangan pelajarnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan ini guru seolah-olah tidak peduli dengan mental, intelek dan jasmani dengan tindakan yang nak mendidik pada cara yang betul. Contohnya, guru sanggup memukul pelajar di hadapan murid tanpa peduli tentang maruah murid. Dia nak marah murid tu, tapi cara dia sama. Dia kata, bangun kau. Tengok ni pelajar. Apa dia buat? Kelakar kan? Jahat kan? Sedangkan dia tidak tahu. Dia tahu dia bersalah. Yang salah tu ni apa? Dia dimalukan. Sampai bila dia bahaya tu guru. Kena hati-hati. Hal ini bukan sahaja mencemarkan nama baik profesi keguruan, malah menunjukkan kelemahan dalam kepimpinan guru tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan penderaan, pengurusan emosi tidak stabil oleh guru, tiada kesedaran agama, ialah kan? Pelanggaran penguasaan, polis pun ambil laporan, mungkin dia, mungkin tidak. Yang terakhir ni banyak masalah lah, penyalahgunaan data. Cadangan saya untuk langkah mengatasi isu penderaan ni, tingkatkan kebenaran agama dalam diri. Setiap agama mementingkan keamanan. Jadi kalau kita patuh pada agama, kita akan mendapat kebaikan. Maksudnya kuasa undang-undang, kenakan tindakan yang berat, beri amaran yang lebih keras kepada guru yang mendera, supaya ini menjadi contoh untuk orang lain tidak melakukan perkara tersebut. Yang keempat, wujudkan khidmat kaunseling khas untuk guru. Bukan untuk pelajar saja, untuk guru. Guru ni manusia juga. Mereka tertekan bebanan kerja yang banyak. Kadang-kadang terlepas sekarang murid dia. Bila terlepas, tarik balik, perkara lagi. Yang terakhir, seperti mana kita sekarang melantik guru yang bergelar, dan memastikan guru yang dah layak itu diuji balik. Pastikan kemudian. Boleh ajar lagi tak? Okey. Itu saja daripada saya. Kembali kepada Ustaz Faiz. Baik. Terima kasih diucapkan kepada panel kita, Ustaz Ashraf, atas kupasan yang begitu menarik, begitu bersemangat dan begitu tegas, kerana isu ini adalah isu yang sangat bahaya, yang perlu seorang guru mengambil perhatian, mengambil cakna agar tidak terlibat dalam etika. Kita teruskan lagi di persembahan ataupun kita kata penghuraian seterusnya daripada Ustaz Falik. Boleh kongsikan isu yang keempat daripada forum kita ini. Baik, Ustaz Falik, teruskan. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, seterusnya saya akan mengutarakan isu yang keempat, iaitu isu pengurusan masa.
Baik. Isu pengurusan masa, agenda dia pengenalan, isu pengurusan masa, punca utama, kesan dan juga langkah mengatasi. Pengenalan. Pengurusan masa ialah perancangan masa yang berkesan sama ada harian, mingguan atau jangka masa yang panjang untuk beraktiviti kuliah, belajar dan rehat ketika dalam aktiviti persekolahan. Kemudian, apakah isu yang sering dilakukan oleh guru dalam menguruskan sesuatu masa? Mari kita lihat. Yang pertama, guru tidak menepati masa masuk ke dalam kelas, iaitu dalam jadual telah ditetapkan 7.30 sudah masuk kelas. Tetapi guru masuk 7.45 baru masuk ke kelas. 15 minit sudah dibazirkan. Begitu juga semasa keluar. Kadang-kadang guru terlebih ambil masa sehingga guru-guru lain yang sudah tunggu di luar tidak mendapatkan masa yang secukupnya untuk menghabiskan silibus sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh KPM. Kemudian yang kedua, melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Contoh, bila kita tengah mengajar, 1 jam yang telah ditetapkan dalam jadual kelas kita adalah 100% kita kena habiskan ataupun kita kena laksanakan sukatan yang telah ditetapkan oleh pendidikan KPM. Tetapi ada setengah guru 10 minit mengajar, 20 minit main Facebook, kemudian sambung belajar balik, kemudian main balik TikTok. Di situ telah menyebabkan pengurusan masa yang digunakan oleh guru tidak baik dan akan mengefekkan kepada pelajar. Nombor 3, tidak menyampaikan isi pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Dekait dengan nombor 2 tadi, di mana apabila kita tidak menguruskan masa dengan baik, kita fokus pada ini, kita main media sosial, menyebabkan kita mengajar dengan tidak memfokuskan dan tidak bersungguh-sungguh dan pelajar pun akan berasa boring dan efek kepada mereka punya penilaian. Seterusnya, punca utama. Individu, guru itu sendiri, iaitu sikap malas dan juga kurang nilai dalam kehidupan. Mereka tidak merasakan masa itu emas. Dia tidak merasakan masa itu berharga. Sebab itulah dia akan efek kepada pengurusan masa yang tidak begitu baik dan efektif. Kedua, pentadbir orang atas, di mana penguatkuasaan yang lemah, di mana dia tidak menetapkan peraturan yang ketat dan juga tiada pemantauan kepada setiap guru, menyebabkan guru keras kepala mengikut peraturan sendiri dalam menguruskan masa yang tidak begitu efektif. Kemudian, apa kesan dia bila guru beristiqamah melakukan perkara tersebut? Kesannya akan merosot prestasi pencapaian murid. Kerana apa? Kerana tadi guru tidak bersungguh-sungguh belajar, menyebabkan murid akan merasa bosan dan efek murid-murid punya prestasi pencapaian. Kedua, masyarakat memarah sinis dan tidak yakin dengan kebolehan guru. Macam mana nak yakin? Bila kita lihat guru memarahi pelajar masuk 7.20, tetapi guru pun 7.40 baru masuk pagar. Di situ telah menyebabkan isu penampilan tadi dan efek dekat isu pengurusan masa. Masyarakat akan memandang, alamak apa hal ni guru akan lewat. So di situ akan mengefek kepada kita punya pekerjaan mulia oleh masyarakat. Ketiga, merosotlah prestasi kerja guru, di mana setiap tahun guru ada prestasi pencapaian. Di situ akan menyebabkan kita punya markah akan menjadi merosot. Seterusnya, langkah mengatasinya. Pihak pentadbir perlu sentiasalah buat pemantauan di hal-hal cikgu-cikgu tu, beri khidmat nasihat dan kaunseling, ada masalah ke. Guru ni sebagaimana yang diucapkan oleh Ustaz Acap tadi, guru pun manusia, ada masalah. Jadi, guru-guru atau pihak pentadbir kena tolong sama dia, beri pendapat, tegur, beri kaunseling, beri pesanan sebagai seorang rakan sejawat, bagi tahu apa masalah dan beri tindakan tata tertib yang tegas bila beristiqamah melakukan perkara yang sama. Kemudian, masa ini adalah umpama emas. Ini dia punya penutup lah. Masa ini umpama emas. Jadi kita kena guna sebaiknya. Bila kita menetapkan masa itu sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak boleh dipatah balik, sesuatu yang perkara yang bila kita lakukan dan tidak boleh digunakan kembali, kita ambil pinjam kembali. Jadi kita akan merasakan, kalau aku buang masa, rugi sangat-sangatlah. Baik aku guna masa yang ada tu untuk mengajar baik-baik, mengajar sungguh-sungguh, guna untuk melaksanakan segala tanggungjawab sebagai seorang guru. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kembali semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel kita Ustaz Falik atas penerangan berkenaan tentang isu etika guru, iaitu tentang pengurusan masa. Ya, itu ada satu isu yang penting juga yang perlu diambil nilai, yang perlu dipandang dengan satu pandangan yang tajam oleh seorang guru supaya isu pengurusan masa ini dapat dibanteras ataupun ditangani dengan baik. Baik tuan-tuan, kali ini saya sendirilah yang akan
mengutarakan poin yang kelima, iaitu berkenaan tentang, mari kita tengok tajuk dia. Saya harap tuan-tuan masih lagi dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang kita kata masih bersemangatlah untuk kita teruskan forum kita kali ini. Baik tuan-tuan, kita akan masuk kepada isu tentang kesantunan guru. Bagaimana kita nak tengok tajuk ini? Baik, kita perincikan. Apa itu kesantunan guru? Iaitu berkenaan tentang tata cara, adat atau perlakuan yang mampu menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain. Yang lebih-lebih lagi, guru ini berkait dengan murid. Jadi, kesantunan bersama murid, kesantunan guru bersama guru dan kesantunan guru bersama ibu ayah kepada murid. Baik. Seterusnya, kesantunan guru tidaklah hanya ketika bersama murid. Ini yang telah saya huraikan tadi. Minta maaf tuan-tuan. Baik, kita sambung kepada contoh isu yang kita nak kupas ini. Baik, antara isu contoh yang didapati adalah bertajuk dendam punca guru wanita bergaduh. Seperti dalam berita harian pada 21 Februari 2005. Berdasarkan berita tersebut, pergaduhan ini membabitkan dua orang guru wanita yang berpunca daripada dendam lama. Jadi pergaduhan berlaku dikira 800 pelajar dalam satu kumpulan mingguan sekolah berkenaan. Jadi nilai jumlah pelajar yang melihat aktiviti etika perguruan tentang bergaduh ni 800 tuan-tuan. Maka apa yang mereka lakukan? Dikatakan bertumbuk dan saling menarik rambut sebelum dileraikan oleh ibu bapa murid yang kebetulan berada di situ. Jadi ini adalah satu perkara yang boleh menjatuhkan etika, yang boleh menjatuhkan profesion sebagai seorang guru. Baik. Bagaimana kita nak mengatasi cara ataupun kita nak mengatasi isu yang berkenaan? Yang pertama, guru perlu bijak mencari jalan penyelesaian termasuk tidak membawa masalah peribadi ke dalam tempat kerja. Yang kedua, pandai mengawal emosi dan tingkah laku ketika berinteraksi dengan orang lain. Tak kiralah sesama guru, sesama murid dan lebih-lebih lagi bersama ibu ayah. Seterusnya, guru seharusnya menjadi role model dan wajib mempamerkan perlakuan yang santun. Lebih-lebih lagi di dalam semasa berada di kawasan sekolah, berada di hadapan murid, kerana murid akan melihat aktiviti kelakuan guru semasa murid berada di sekolah. Jadi guru perlu menjadi role model lah. Baik. Yang keempat, guru perlulah meminta bantuan kaunseling agar masalah yang dilalui dapat diurus dan diatur dengan sebaiknya. Ini adalah langkah-langkah yang perlu guru-guru laksanakan sekiranya terlibat ataupun ingin mengelakkan daripada isu pergaduhan seperti yang tersebut tadi. Jadi tuan-tuan, itulah apa yang saya dapat kongsikan tentang isu kesantunan guru. Baik tuan-tuan, kali ini selesai sudah kita punya isu yang perlu kita kupas. Yang pertamanya tentang rasuah. Yang keduanya isu berkenaan tentang penampilan guru. Yang ketiganya isu berkenaan tentang penderaan murid. Yang keempat adalah tentang isu pengurusan masa. Dan yang kelima adalah tentang isu kesantunan guru. Baik, sebelum kita akhiri kita punya forum kali ini, walaupun kita menggunakan inovasi, menggunakan teknologi sebagai kita punya medium penyampaian ilmu, saya sebelum kita berakhir, saya memintalah kepada panel-panel kita untuk mengucapkan sepatah dua kata ataupun pengharapan supaya isu ini dapat ditangani dan diatasi dengan baik. Baik, teruskan Ustaz Ashraf.
Okay, Ustaz Falik. Atas apa? Okay. Jadi pengharapan saya adalah guru, sebagai seorang guru, kembalilah kepada kehendak asal. Itu ajar penuh membawa kasih sayang dan untuk kemenjadian diri secara holistik. Janganlah kita mengikut sangat. Ya benar, kita benar. Akan tetapi kepenatan kita itu ialah satu persembahan ibadah kepada Allah, menjadi bukti di hari hadapan kelak bahawa kita berpenat lelah bekerja, bersabar dalam arena keguruan yang penuh cabaran ini kerana Allah Subhanahu. Saya serahkan ini. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ashraf. Semoga-moga apa yang diharapkan itu dapat dilaksanakan oleh guru-guru yang mendengar ataupun siapa-siapalah yang mendengar apa yang diucapkan. Baik, kita terus kepada Ustaz Falik. Pengharapan sedikit Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Harapan saya adalah guru ni adalah satu profesional dan satu tugasan yang mulia dipandang oleh mata masyarakat. Tetapi adakah sikap kita mulia sebagaimana yang dilihat oleh mata masyarakat? Fikir-fikirkanlah. Laksanakan dengan baik, laksanakan demi agama, laksanakan dengan niat untuk melahirkan anak bangsa yang dapat menaikkan nama negara, menaikkan nama keluarga dan menaikkan nama sebagai seorang Muslim di atas muka bumi ini. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Baik, insyaAllah moga-moga apa yang kita sampaikan ini daripada saya, daripada Ustaz Ashraf, daripada Ustaz Falik dapat kita mengambil cakna, dapat kita mengambil input yang positif supaya kita sebagai guru dapat meningkatkan kredibiliti kita sebagai seorang guru, dapat kita menjadikan diri kita seorang yang profesional dalam perguruan. Jadi dengan itu hadirlah sudah kita punya forum pada kali ini. Walaupun kami ini duduk dalam keadaan berdekatan, saya nampak tu Ustaz Falik itu di sana, saya nampak tu Ustaz Ashraf di sana. Tetapi kita menggunakan medium Google Meet supaya kita memanfaatkan teknologi, kita manfaatkan apa yang telah ada. Inilah satu kita panggil adalah kreativiti, inovasi dalam kita punya pembelajaran. InsyaAllah dengan itu kita akhirilah ya Ustaz. Baik. Dengan itu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu kembali. Video ini menerangkan tentang isu hubungan guru dengan rakan sejawat. Ini merupakan satu bonus isu daripada kami punya forum dan sama-sama kita saksikan video ini. Di mana ia berkaitan dengan guru-guru bergaduh sesama rakan sekerja ataupun rakan-rakan dalam pangkat yang lebih tinggi. Guru dengan guru besar, guru dengan penolong kanan. Jadi pergaduhan ini sangat mendatangkan keburukan ke atas nilai seorang guru, di mana guru ini merupakan mulia di mata masyarakat, merupakan seorang profesional dalam bidang mengajar, dalam bidang pekerjaan. Jadi adakah perbuatan yang ditunjukkan dalam video ini melambangkan sifat-sifat yang saya telah mention sebelum ini, sebentar tadi? Baik, fikir-fikirkanlah. Jadi kita ingin mengajar, seorang guru ni ingin mendidik murid menjadi seorang yang berdisiplin, menjadi seorang yang mulia di mata masyarakat, ingin menjadikan murid itu berjaya, menjadi seorang manusia yang berguna. Tetapi adakah perkara ini yang ditunjukkan oleh guru di sekolah mampu? Adakah akan mendatangkan kesan yang baik kepada murid-murid yang melihatnya? Jadi di sini kita ingin mendidik murid menjadi seorang yang berguna, tetapi kita sendiri pun tidak ingin ke arah tersebut. Jadi perkara tersebut mendatangkan benda yang buruk kepada sekolah dan kepada murid. Jadi seorang guru ingatlah, jaga diri kamu dengan hubungan diri sendiri dan juga hubungan dengan rakan sejawat untuk menaikkan nama sekolah dan
melahirkan manusia murid yang berguna.